الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini di rumah Allah sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala untuk kita memenuhi ruang tafaqquh fid din. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab Umdatul Ahkam. Kita akan masuk dan kita sudah bincangkan bab berkaitan dengan menghadap kiblat, salah satu daripada syarat sah salat ataupun mana-mana salat sekalipun, yang mana ia merupakan rukun atau bukan rukun, merupakan syarat sah salat, yang mana dalam mazhab Syafi'i 5 syarat sah salat, salah satunya iaitu menghadap kiblat. Dasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Iaitu surah Al-Baqarah ayat 144. Jelas perintah Allah, di mana saja kita berada, apabila kita mendirikan solat, maka hendaklah kita menghadap, iaitu tubuh badan kita di bahagian hadapan menghadap Masjidil Haram, di mana terletaknya Kaabah. Dan pada pengajian yang lalu kita bincangkan hadis yang ke-65, yang mana yang kita sebutkan bahawa syarat sah solat menghadap kiblat. Namun dibahaskan ada dua jenis solat yang dimaafkan daripada menghadap kiblat. Pertama, hadis yang ke-25, iaitu solat di atas kenderaan, iaitu solat bagi mereka yang mengerjakan solat sunat. Apa saja solat sunat sekalipun, maka dibenarkan solat di atas kenderaan dan tidak menghadap kiblat. Yang mana disebutkan dalam hadis yang ke-65, Nabi solat sunat, iaitu menghadap arah ke mana saja kenderaan itu berjalan. Kalau kenderaan itu menuju arah selatan, Nabi di situlah Nabi mengerjakan solat di atas kenderaan, dan Nabi menunjukkan isyarat rukuk dan sujud iaitu dengan kepala, iaitu dengan tundukan yang rendah, manakala sujud pula lebih rendah daripada rukuk. Jadi jelas di sisi para ulama, termasuk mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mengatakan dibenarkan solat kenderaan, solat sunat di atas kenderaan, solat sunat sahaja bagi mereka yang keluar daripada kawasan mukim. Ya, maksudnya solat sunat dalam kenderaan tak boleh dalam mukim. Contoh warga Wangsa Maju. Ya, Wangsa Maju, dia tak boleh solat sekitar dalam Wangsa Maju, solat atas kenderaan. Tapi dah keluar Wangsa Maju masuk Ampang, no problem, tak ada masalah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis kita akan masuk hadis yang ke-66 insya-Allah, kalau tak silap saya. Kita masuk hadis yang ke-66. Ada berbaki satu lagi hadis dan dua lagi hadis berkaitan dengan kiblat. Baik, kita baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala bainama an-nas bi Quba'a fi salati suhbi idh ja'ahum atin faqala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul Qur'an lailata Qur'anun wa qad umira
ay yastaqbilal ka'bata fastaqbaluha wa kanat wujuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Riwayat daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tatkala manusia ataupun para sahabat di Quba sedang mengerjakan salat subuh, tiba-tiba datang seseorang lalu berkata, sesungguhnya Nabi SAW diturunkan ke atas baginda pada malamnya, iaitu Al-Quran. Iaitu malam semalam turun kepada Nabi SAW wahyu berbentuk ayat Al-Quran, dan baginda diperintahkan untuk menghadap Kaabah, iaitu mengerjakan salat, iaitu menghadap Kaabah. Lalu manusia ataupun jemaah di situ menghadap Kaabah. Wa kanat wujuh ila Syam, ketika itu tubuh badan mereka mengarah ke arah Syam. Syam belah mana? Belah di Baitul Maqdis sana. Ya, fastadaru ila al-Ka'bah, kemudian mereka berputar pusing ke arah Kaabah. Ya, 180 darjah pusing. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang mana hadis ini disebut pada waktu asar. Pada waktu asar Nabi pada waktu subuh. Pada waktu malam turun ayat suci Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi supaya asalnya kiblat umat Islam ketika itu menghadap Baitul Maqdis. Itu pada asal kita dah sebutkan kisah kiblat umat Islam. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, salat iaitu pagi dan petang. Sebelum adanya salat 5 waktu, 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. Dan ketika itu Nabi dan para sahabat dekat Mekah salat menghadap kiblat. Dan apabila sampai dekat Madinah, Allah perintahkan Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis. Lebih kurang setahun setengah. Lepas setahun setengah datang perintah Allah supaya berpatah balik, tukar balik, supaya menghadap ke Kaabah ataupun Masjidil Haram. Maka ketika itu salat subuh, ya, wahyu sampai malam, dan Nabi SAW perintahkan yang mana sahabat yang ketika itu yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima oleh Nabi SAW supaya umat Islam tidak lagi salat dekat, iaitu menghadap Baitul Maqdis. Hendaklah mereka salat menghadap Kaabah ketika itu. Dan utusan Nabi SAW datang dekat Quba, dekat masjid itu, dekat Masjid Quba, dan masjid apa dinamakan sebagai Masjid Qiblatain. Dan begitu Masjid Quba pun juga Nabi SAW menghantar utusan untuk memaklumkan kepada jemaah kat sana. Dan apabila sampai berita kepada Nabi SAW, iaitu mereka bercakap, yang bercakap tu orang tengah semayang. Dia kata sampai berita daripada Nabi SAW malam tadi Nabi terima wahyu dan Nabi diperintahkan supaya tidak menghadap Baitul Maqdis. Sekarang Allah perintahkan Nabi menghadap Kaabah. Maka mereka tengah solat tu mereka berpusing. Berpusing arah ke arah Baitullahil Haram, dekat Kaabah sana, dekat Mekah sana. Ya. Dan pada asalnya mereka mengharap Syam. Syam ni belah-belah sana itulah yang kita sebut sebagai Syria, Iraq, Palestin, Jordan. Syam itu dinamakan dataran Syam. Ya, Iraq yang dinamakan dataran Syam, Syria, Jordan dengan Palestin. Itu nama dia Syam ataupun Lubnan. Tambah sekali. Ya. Jadi asalnya mereka menghadap Syam, kemudian mereka patah balik, iaitu berpusing menghadap ke Kaabah tengah dalam solat tu, iaitu mereka tidak membatalkan solat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kisah yang berlaku di Quba, yang Masjid Nabawi sudah lama dah malam tadi tu, yang mana solat Isyak Nabi SAW dah tukar kiblat, dan manakala waktu subuh pula, yang mana mereka belum sampai berita, Nabi suruh sampaikan pada besok pagi sebelum subuh tu. Ya, kenapa Nabi tak suruh malam tu juga? Mungkin sebab malam, ya, mungkin ada payah nak pergi ke, ataupun kepayahan, kesusahan dan sebagainya. Jadi dekat Quba sampai berita yang mana Nabi SAW diperintahkan supaya tukar kiblat, iaitu pada waktu subuh sampai kepada mereka tukar. Ya. Jadi daripada hadis ini tuan-tuan, pertama ulama keluarkan hukum, orang tengah semayang kita boleh bercakap, boleh bagi tahu dekat dia.
boleh cakap dengan dia. Contoh tengah semayang kita kata encik salah kiblat ni. Ya. Kita boleh beritahu pada dia. Ya, tak ada masalah kalau nak berkomunikasi. Jangan pula kita kata encik salah kiblat ni. Sekali senyap macam tu aja. Kata jawablah. Dia tak boleh jawab. Tengah semayang. Yang bercakap tu kena bijak juga tuan-tuan. Ya, tapi kita kata kiblat salah. Kiblat salah, dia kata encik kena menghadap belah kanan, lebih kurang dalam 45 darjah Celsius, 45 degree dia Celsius pula tu. Ya. Kena beritahu dia. So dia bergerak. Kalau dia blur juga tuan-tuan, kita boleh gerakkan badan dia. Ya. Maksudnya lelaki dengan lelaki lah. Jangan pula perempuan nak darah ni. This is the right time kau macam tu. Itu gatal nama dia. Ya. Kalau perempuan cakap lelaki, kalau dia blur juga kita tunjukkan sampai tepat, tak ada masalah. Seperti mana utusan Nabi SAW dia khabarkan pada jemaah dekat Masjid Quba dan Masjid Qiblatain bahawa berubah kiblat. Maka bila berubah kiblat itu tuan-tuan, maka orang tengah semayang itu dia berubah, dia tidak membatalkan solat. Di sini dia juga disebutkan oleh para ulama, kalau tengah solat tiba-tiba kita dapati salah kiblat. Salah kiblat. Ya, adakah perlu kita membatalkan solat ataupun tidak? Tak perlu batalkan solat. Tak boleh batalkan solat, haram batalkan solat. Sebab apa? Bukan dikira sebagai keuzuran. Keuzuran apa? Kalau sakit ke, sakit perut ke, ataupun sakit yang tidak tertahan, ataupun disebabkan keselamatan dan sebagainya, maka dibolehkan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau sekadar kalau salah kiblat, haram membatalkan solat fardu. Kalau solat sunat tak apa, tak ada masalah. Solat fardu tidak dibenarkan untuk seseorang itu membatalkan, cuma dialih ke arah. Cuma yang bagi tahu tu kena clear lah. Salah kiblat encik, ya, kita pun blur, kita tolong sekali gerakkan. Kalau kita tahu, kita gerak sendiri. Ataupun kita semayang, tiba-tiba rasa salah kiblat ni, kita tengok sikit, tengok alamak sana rupanya nampak jarum tu, nampak iruk, maka kita wajib ubah. Tidak menjadi masalah. Ya. Dan ulama kata kalau bertukar berkali-kali pun tidak menjadi masalah. 4 kali ke 5 kali ke 40 kali mak tukarlah. Satu, silap lagi. Habis semua tempat dia dah pergi, pusing dah. Ya, tak tahulah jenis macam mana. Tapi itulah hukumnya, yang mana tidak boleh batalkan solat hanya sekadar salah kiblat, cuma bertukar tempat sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan sebagai syarat yang penting, yang mana ulama kata ini syarat sah solat. Kalau tak ada, tak sah. Tak boleh kalau kita solat kita tidak ambil berat tentang arah kiblat kita. Kita kena tahu. Lebih-lebih lagi zaman sekarang lebih senang, tak ada masalah. Kita ada perhati ataupun aplikasi internet. Download saja. Kita download, mana-mana tempat yang kita tak dapat identify kiblat, kita boleh tengok handset. Ini arah kiblat. Kena berusaha. Katakanlah tak ada aplikasi ataupun handset kita bukanlah canggih, ataupun bukan telefon pintar, telefon bodoh agaknya, ya. Tak apa, ijtihad kita rasa macam mana. Kita tengok arah kiblat macam mana, terbit belah mana? Terbit belah barat. Belah barat sana tu kita dekat Malaysia, Saudi tu belah barat lah. So kita tengok arah mana, kita sengit sikit, agak-agak dalam berijtihad. Jadi dan di sini juga ulama kata bagaimana kalau kita solat, lepas kita solat kita dapati bahawa kiblat kita salah. Kita dapat indikator yang kuat, sama ada contohnya maklumat daripada rakyat tempatan. Rakyat tempatan kata, salah ni encik, tadi saya nampak encik salah. Kenapa tak tegur tadi? Encik dah salah baru saya perasan. Ya, jadi hukum dia macam mana? Apabila tersalah kiblat, lepas bagi salam, maka wajib kita qada balik. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Tak cukup syarat, maka tak sah solat kita. Macam juga kalau tak cukup rukun, maka batal solat kita tidak sah. Kecuali syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Solat dalam keadaan sangat takut, contohnya permisalan yang saya bagi pada bulan November itu, ya, bulan Disember tak ada saya pergi umrah, ya, bagaimana solat dalam keadaan takut. Contoh dalam keadaan kita tengah sembahyang, tiba-tiba ada gempa bumi. Ya, Imam Ramli kata ada dua pilihan, sama ada nak batalkan ataupun nak teruskan solat. Teruskan solat lagi.
lari dengan berpatah ataupun tidak menghadap kiblat, dan berlari dalam keadaan yang bergerak banyak walaupun 3 kali berturut-turut ataupun lebih. Sampai kat luar tempat semayang, tempat selamat, cari arah kiblat balik, sambung solat. Itu tak apa. Yang kedua, solat dalam keadaan kita naik kenderaan. Solat sunat, kita dah keluar kawasan mukim, pergi kerja, duduk kat Wangsa Maju, solat dekat semayang kerja dekat Gombak contohnya. Dalam perjalanan tu kita solat duha, solat sunat tak apa, tapi solat fardu tidak boleh. Dalam hadis Nabi SAW, solat sunat di atas kenderaan. Tapi apabila Nabi nak solat fardu ketika musafir, Nabi turun, Nabi solat di atas daratan, bukan di atas kenderaan. Ya, begitu juga kita tengah semayang tiba-tiba nampak anak dah jatuh. Kita dah bincangkan dulu, kita boleh lari selamatkan anak walaupun badan kita berpaling daripada kiblat. Selamatkan anak, letak balik dan ngadap kiblat, sambung. Walaupun gerak banyak sekali sekalipun. Itu solat dalam keadaan takut. Itu tidak menjadi masalah. Ya. Ataupun tengah sembahyang tiba-tiba kita dapati kunci pintu tak tertutup. Ya, waktu tengah malam lah tu kita nampak kunci tu tak dimangga. Ya, kita takut kat luar nanti ada pencuri masuk. Kita boleh jalan, kita tutup, kita kunci, sambung sembahyang balik. Ya, itu kalau nak buat lah. Ya, kalau nak buat. Maksudnya dimaafkan tidak menghadap kiblat. Tapi dalam keadaan yang tidak naik kenderaan, bukan solat sunat dan bukan juga solat dalam keadaan takut, apabila dapati kita salah kiblat, maka kita kena qada balik salat itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis hadis yang ke-66, kita masuk hadis yang ke-67. An Anas bin Sirin qala istaqbalna Anasan radhiyallahu anhu hina qadima min asy-Syam falaqinahu bi'aini tamar fara'aitu yusalli ala himarin wa wajhu min dhal janibi ya'ni an yasari al-qiblah faqultu ra'aituka tusalli li ghairi qiblah faqala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Riwayat daripada Anas bin Sirin berkata bahawa kami menjemput Anas, kami menyambut kedatangan Anas radhiyallahu anhu ketika mana dia kembali daripada Syam, ya, belah Palestin sana, dan kami bertemu dengannya di Ainut Tamar, satu tempat namanya Ainut Tamar, dan aku melihat dia mengerjakan solat di atas keldai dan badannya menghadap ke arah badannya min zatal janib an yasaril qiblah, iaitu tubuh badan Anas bin Malik tidak menghadap kiblat, yang mana dia kata bahagian kanan Anas itu arah kiblat. Sepatutnya dia solat menghadap kiblat situ, tapi dia naik kenderaan arah sana, tapi belah kirinya arah kiblat. Ya. Baik. Maka dia kata faqultu ra'aituka tusalli li ghairi kiblah. Dia kata wahai Anas, aku melihat engkau solat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Maka jawab Anas, bukanlah jikalah aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka aku tidak melakukan. Baik, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, siapa Anas bin Sirin? Anas bin Sirin iaitu maula ataupun pembantu orang kanan Anas bin Malik. Nama dia pun Anas juga. Anas bin Malik sahabat Nabi, iaitu khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, khadam Rasul. Ya, yang duduk bersama dengan Nabi 10 tahun sebagai khadam. Dan Anas bin Sirin ini dia bukan sahabat tabi'in. Dia anak murid ataupun pembantu kepada Anas bin Malik. Dia kata satu hari Anas bermusafir daripada Syam. Ya, Syam kat mana? Palestin, Jordan dengan Syria tu, belah-belah sana tu. Ya. Dia kata dia musafir naik keldai. Dan dia nak jemput. Dia tahu tuan dia nak balik, dia nak jemput lah. Nak jemput, nak welcome, nak sambut dan sebagainya. Dan mereka bertua bertemu dekat satu tempat namanya Ainut Tamar. Nama tempat Ainut Tamar. Maksudnya kawasan yang hampir-hampir dengan Madinah ketika itu. Baik, dia kata Anas ini solat atas kenderaan, di atas keldai. Solat di atas keldai iaitu solat sunat. Dalam keadaan tidak menghadap kiblat, iaitu depan dia arah ke arah apa? Ke arah tempat yang tidak menghadap kiblat. Tetapi kiblat sebenarnya di bahagian kiri dia. Dia jalan sini naik unta, sebelah sini arah Kaabah. Tapi dia solat menghadap situ. Dia buat isyarat rukuk,
isyarat i'tidal dan sebagainya, nampaklah di solat atas kenderaan. Maka Anas bin Sirin, itu anak murid, bertanya pada Anas, dia kata, aku nampak engkau solat tidak menghadap kiblat. Maka Anas bin Malik kata, jikalaulah aku tidak melihat Nabi SAW melakukan sebegini, nescaya aku tidak melakukannya. Jadi Anas mengatakan sebab mengapa dia melakukan begitu, solat di atas kenderaan tidak menghadap kiblat, sebab dia pernah lihat Nabi SAW solat sunat di atas kenderaan. Jadi sebab dia melihat Nabi SAW melakukan solat sunat di atas kenderaan, maka dia pun lakukan. Sunnah tuan-tuan, dia sunat dan sunnah. Sunnah Nabi yang sunat. Ya, inilah hadis yang menolak. Pernah sekali ada orang kata, ustaz, saya tak pernah belajar pun fiqh solat atas kenderaan, tak pernah belajar pun. Saya kata, tak pernah belajar tak semestinya tak ada. Ya, kadang-kadang tak jumpa tu ataupun tak belajar ada beberapa sebab. Pertama, sebab tuan guru tak ajar ataupun ustaz tak ajar. Kenapa dia tak ajar? Mungkin tak masuk silibus. Ya. Kedua, disebabkan mungkin tak sempat belajar, tok guru dah meninggal. Betul tak kata Suding ke Piramli ke Ajis kata. Sampai sini dia belajar. Macam mana tuan? Cikgu saya dah mati sebelum sampai ke peringkat ni. Macam itulah mungkin. Ya. Jadi dia kata ini solat atas kenderaan ni mesti khusus untuk Nabi, bukan untuk kita. Satu hal pula, dah lah kau tak belajar, dah lah kau tak tahu, tiba main tibai, kata macam tu. Jadi kata dalam hadis, Ibnu Umar solat di atas kenderaan, solat sunat. Anas bin Malik solat sunat di atas kenderaan. Kalaulah solat di atas kenderaan ini khusus untuk Nabi, kenapa sahabat buat? Sahabat tak ada khususiah sebab sahabat bukan Nabi. Sahabat manusia macam kita juga, tapi dia special sebab duduk dengan Nabi SAW. Ya, walaupun sahabat ini, dia ini manusia biasa, bukan Nabi, macam kita juga, tapi kedudukan sahabat sangat special. Pasal apa? Dia terima wahyu dan terima tunjuk ajar direct daripada Nabi SAW. Kedudukan sahabat, ya. Jangan pula kita kata, sahabat ni manusia macam biasa. Dia nak kata kita sama standard. Memang standard macam tu, tapi kedudukan ilmu, kedudukan kemuliaan, keberkatan tu jauh lebih besar berbanding kita dengan sahabat Nabi SAW yang jauh sekali tuan-tuan. Ya, jadi kalaulah khusus untuk Nabi, kenapa Anas buat? Kenapa Ibnu Umar buat? Dan kenapa ramai lagi sahabat buat? Maksudnya kita pun boleh buat tuan-tuan. Tapi dengan syarat, ikut syarat yang telah ditetapkan oleh para fuqaha, iaitu disebutkan dalam kitab-kitab fiqh yang sudah kita bincangkan. Ya, jadi pengajaran daripada hadis ini, salat sunat boleh di atas kenderaan, iaitu tanpa menghadap kiblat. Ya, sebab kenderaan kita, kalau kita solat menghadap kiblat, kebetulan arah kita nak pergi itu hadap kiblat, tak apalah. Tapi kalau kita duduk Wangsa Maju nak pergi Johor, mana boleh menghadap kiblat? Solat di mana saja arah kita pergi, walaupun tidak menghadap kiblat. Pasal apa? Sabit daripada hadis Nabi SAW, Nabi melakukan begitu, dan sahabat Nabi SAW juga melakukan benda yang sama juga. Malahan dalam kitab-kitab fiqh membenarkan. Ya, ustaz, ada ke kitab mengatakan boleh solat atas kenderaan, atas bas? Ya, zaman dulu pakai unta, zaman dulu pakai keldai, zaman sekarang pakai motor, pakai kereta. Pandai-pandailah. Ya tak? Jadi nak khusyuk macam mana ustaz? Ya. Tapi kalau khusyuk tu biasa saya tutup mata. Ya. Khusyuk tak semesti tutup mata. Khusyuk tu kita boleh tengok pun, kita boleh apa juga. Betul tak? Ya, tak semestinya apa. Yang penting kita baca, kita tengah drive, kita berzikir pun, ya juga kan. Zikir pun kita boleh menghayati. Penghayatan zikir itu. Kita solat walaupun mata kita tengok depan, ya, tidak menafikan kita untuk khusyuk. Sebab apa? Tengah semayang tu pun kita baca Fatihah, baca surah, baca zikir ketika sujud dan sebagainya, boleh khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita boleh hayati baca Fatihah tu. Kita boleh hayati subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, rabbighfirli warhamni. Boleh. Tak menghalang khusyuk. Ya. Tapi kalau tengah drive nak khusyuk tutup mata, silakanlah. Tak ada masalah, silakan, no problem. Ya, tapi nak tutup mata, kalaulah suami bawa kereta, isteri kat sebelah solat, Allahu Akbar. Saya solat dulu bang, solat lah. Saya tak apa. Walaupun dia bukan driver tuan-tuan, tak ada masalah. Ya, kalau yang sebelah tu boleh tutup mata. Driver jangan tutup mata. Ya, kesian nanti sekarang tuan-tuan. Baik, ya. Jadi
Ketika bawa kenderaan tu nak kena tunduk ke macam mana, tak payah tunduk. Kata guru kami Syekh Muhammad Al-Wasabi, dia kata wajib tunduk, memberi isyarat membezakan antara rukuk dan sujud bagi mereka yang mampu. Kalau tak mampu, tak payah buat. Jadi kita naik atas kenderaan, tak mampu rukuk dan sujud. Sebab apa? Sebab kita luar daripada kemampuan kita. Kalau kita buat juga, boleh membahayakan pemanduan kita. So kita solat, bila rukuk tak payah, isyarat dalam hati saja. Isyarat dalam hati yang kita ni rukuk, iktidal, sujud dan sebagainya, boleh kita buat. Ya. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata saya lebih selesa lah sembahyang dekat surau, tak selesa lah sembahyang atas kereta, terserah pada masing-masing. Pilihan masing-masing. Ya. Kalau nak solat dekat surau, tempat yang proper, lebih afdal. Lebih afdal, itu pilihan masing-masing. Dan siapa nak solat di atas kenderaan, lagi bagus, ikut sunnah Nabi SAW pun boleh. Ya, yang tak nak buat, jangan marah yang nak buat. Yang nak buat, jangan marah yang tak nak buat. Ya, ada yang marah tuan-tuan. Ya, saya kongsikan cara solat di atas kenderaan, saya post dekat Facebook. Ya, saya postkan dekat Facebook, ada yang marah. Kenapa nak ajar orang sembahyang atas kenderaan? Tak boleh, surau tak ada ke? Kat arah Inar, dia marah. Engkau tak nak buat, lantak engkau lah. Lantak engkau tak nak buat. Kita nak ajar ni, Nabi SAW kata zaman Nabi tak ada surau, zaman Nabi tak ada RNR. Kalau zaman Nabi tak ada RNR, tak boleh ke Nabi solat atas tanah? Boleh tak kalau Nabi solat atas tanah? Boleh tak? Boleh. Tanah najis tak? Selagi mana tidak ada tanda najis, tak dikira sebagai najis. Dalam riwayat berlambak Nabi solat di atas tanah tanpa sejadah, boleh. Tak payah tunggu RNR. Tak payah tunggu RNR. Macam juga orang kata zaman sekarang buat apa nak buat jamak? Zaman sekarang banyak RNR. Kalau kamu nak buat tamam, tak nak kasar, tak nak jamak, silakan. Kalau orang nak jamak, jangan nak marah. Jangan nak pengaruh, nak influence orang, jangan buat nak marah, jangan. Ya. RNR dengan surau, wujudnya zaman sekarang begitu banyak, tidak menjadi alasan kita tak boleh jamak. Bukan menjadi alasan kita tak boleh solat kenderaan, tidak. Kalau zaman Nabi tak payah tunggu RNR, Nabi boleh berhenti kat tepi tanah tu. Nampak tak? Semayang atas tanah tu. Kalaupun Nabi dia boleh ambil sejadah kami, Nabi dia letak. Tapi Nabi tak. Nabi tetap juga pilih untuk solat di atas kenderaan. Nampak tu? Ya? Jadi orang duk fikir ni, solat mesti RNR. Solat mesti. Apa? Ya? Dan Nabi boleh pilih untuk solat sunat di atas tanah. Tapi Nabi pilih solat di atas kenderaan. Maksudnya boleh. Walaupun RNR banyak, masjid dan banyak, tapi tak menghalang kita untuk solat di atas kenderaan. So pilihan masing-masing. Ya, walaupun RNR dan banyak, walaupun surau banyak, surau banyak. Ya, jemaah tak ramai. Itu biasalah. Ya. Tak menghalang untuk kita buat jamak. Kalaulah Nabi nak buat separate, boleh saja. Nabi buat macam mana? Berhenti atas tanah, sembahyang kat situ saja. Bukan najis pun. Buat yang kotor pun. Betul tak? Kalau atas tanah pun, kalau kotor pun letak sejadah, boleh sembahyang, settle. Tapi Nabi tak buat, Nabi tetap jamak. Maksudnya banyak RRR ke, banyak surau ke, banyak masjid ke, banyak tempat solat, sama sekali ikut sunnah Nabi berdasarkan hadis Nabi tidak menghalang seseorang itu untuk solat jamak. So siapa nak buat, silakan, tak ada masalah. Nak buat tamam, silakan. Nak buat qasar, silakan. Nak buat jamak, silakan. Nak buat separate, silakan. Kalau orang nak jamak, tolong jangan marah. Kalau dia marah juga, ketuk kepala dia. Ya, betul. Ya, itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dia siap marah tu kenapa? Kita mengajar sunnah. Saya masukkan dalam Facebook tu, saya masukkan sunnah hadis Nabi SAW, dan begitu juga kita masukkan juga fakta-fakta daripada kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, masuk dalam kitab Al-Iqna', Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Saya ingat lagi dalam Hasyiah Bujairimi pun saya masuk juga, membuktikan dalam mazhab Syafi'i membenarkan solat sunat di atas kenderaan. Dia buat alasan pula, kan membahayakan bawa kereta semayang gitu. Dia siapa suruh semayang kau tunduk macam tu? Siapa suruh kau bawa kereta semayang tutup mata? Buka mata tu, Nabi menunggang keldai tu membuka mata juga. Sebab apa? Dekat sana pun ada batu juga, ada benda yang dielakkan, ada benda lubang nak pernah dielakkan, Nabi pun tengok juga. Ya.
Kalau tak pun ada kisah bagaimana Nabi pernah terjatuh kuda. Pasal apa? Sebab, ialah, maksudnya, naik kenderaan zaman dulu pun berbahaya juga. Ada bahaya tersendiri. So, pandai-pandailah kita olahkan bagaimana kita kontrol kenderaan kita. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis hadis yang ke-67, kita masuk bab yang baru, babus sufuf. Dah azan ni belum lagi? Lama lagi. Okey, lagi lebih kurang dalam 5 minit lagi. Apa? 11 minit lagi. Oh, lama lagi tu. Sempat 10 hadis ni. Oh, 10 hadis. Lama banyak sangat. Ya. Baik, kita masuk bab yang baru, babus sufuf, iaitu bab berkaitan dengan saf. Ya, kita dah habis bab kiblat, dan masuk bab saf. Ini salah satu kesempurnaan untuk mengerjakan salat bismillah. Baik, hadis yang ke-68. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufuf min tamamis salah. Muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakan saf-saf kamu. Sesungguhnya penyempurnaan saf-saf itu sebahagian daripada kesempurnaan solat. Ya, biasa kita dengar tuan-tuan, imam disebut sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Ya, maksudnya apa? Sempurnakan saf-saf kalian. Pasal apa? Nabi kata perintah supaya menyempurnakan saf sebab kesempurnaan solat bergantung kepada kesempurnaan saf itu sendiri. Ya. Ya, jadi apakah yang dimaksudkan? Nabi kata nak solat berjemaah, ya. Ini berkaitan dengan solat berjemaah. Solat berjemaah, Nabi kata nak solat sempurna, pahala yang banyak, maksudnya saf mesti sempurna. Yang bermaksud kalau kita solat berjemaah saf yang sempurna, maka pahala kita pun sempurna. Solat kita perform yang the best. Dan hadis ni juga kata kalau kita solat saf tidak sempurna, maka solat bukan tak sah tetapi pahala kurang sempurna, dipotong markah. Kerugian yang Allah Subhanahu wa taala kurangkan daripada ibadah kita. Ya, di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kita tunjukkan bahawa solat berjemaah dia bukan hanya dapat fadilat berjemaah. Dia ada macam-macam fadilat yang lebih banyak Allah bagi. Ya, terutama kita berjemaah dekat masjid dan berjemaah dekat surau. Ada orang kata tak apa, saya tak berjemaah kat masjid tapi saya solat jemaah kat rumah dengan isteri dan anak-anak. Ya. Solat berjemaah yes dekat rumah dapat juga 27 kali ganda. Seperti mana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang bonus dia tak dapat. Ya, mungkin sembahyang dengan isteri dia tapi tak dapat pahala saf yang macam kita solat saf yang lurus dan sebagainya. Ya, kita tak dapat yang solat dekat rumah, dia tak dapat pahala orang yang berjalan menuju ke masjid. Setiap langkah tu diangkat darajat dan setiap langkah tu juga dijatuhkan, digugurkan dosa-dosa kecil. Dan apabila dia masuk masjid, dia niat iktikaf dapat pahala iktikaf, kat rumah tak dapat. Ya. Dan ketika dia solat, malaikat start doakan dia, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma salli alaihi. Ketika dia solat, dia masuk solat tahiyatul masjid, start dia solat tu daripada awal sampai habis solat, dia dapat doa daripada malaikat. Doa istighfar, doa selawat dan doa maghfirah. Nampak tu, malaikat doakan untuk kita. Barakah, berkat hidup dunia dan akhirat. Dan ketika dia menanti iqamah ataupun dia tunggu iqamat, sementara dia nak tunggu solat bersama dengan imam, sementara dia tunggu tu dapat pahala solat. Ya, dalam hadis ma la yazalu fi salati man tadhara salah, Nabi kata orang yang tunggu solat dia berada dalam keadaan mengerjakan solat. Dia sampai awal, ya, azan lagi 15 minit, dia sampai pukul apa? Pukul 7, azan 7.20.
20 minit tu tunggu azan, dah seolah-olah dia mengerjakan solat. Tunggu iqamah 10 minit selepas azan, setengah jam dia dapat pahala, dia mengerjakan solat. Dan begitu juga salat berjemaah, kita dapat 27 kali ganda pahala, dan dapat pahala tambahan lain, itu pahala soft. Ya, pahala soft tidak akan sempurna kecuali soft itu sempurna. Itu dimaksudkan. Apakah yang dimaksudkan soft yang sempurna? Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, yang mana Nabi SAW sebut, dalam ini tak ada, saya tambah saja. Ya, disebutkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, yang mana Nabi SAW menyebut, rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Nabi kata ini tiga ni kita kena jaga dalam pembentukan saf yang sempurna. Pertama, rusu sufufakum, ya, iaitu rapatkan saf. Rapatkan saf antara kita dengan kita, kena rapat. Paling kurang bahu tu kena bersentuhan sedikit, ya. Dalam hadis diumpamakan rapatnya sahabat apabila meluruskan saf, seolah-olah macam kaki tu bertembung, lutut bertembung, bahu tu bertembung, ya. Itu ulama kata gambaran mubalaghah, maksudnya gambaran bukan hakikat, tetapi seolah-olah bila rapatnya saf sahabat, nampak macam kaki tu bersambung, lutut bersambung, bahu bersambung, macam tu sekali. Itu saf yang paling sempurna. Dan apabila kita tak bertembung ni tuan-tuan, kita ada berpisahan sedikit, maka boleh menempatkan syaitan duduk kat situ. Jadi Nabi SAW ka'annahu al-hadhaf, iaitu seperti anak kambing duduk kat sebelah tu. Cuma mata kita tak nampak. Ya, kalau kita nampak tu mungkin tak datang surau lagi dah, ya. Anak kambing ke macam mana ke, ya, tak tahulah, wallahu alam macam mana. Dan apabila syaitan duduk di antara saf itu, dia akan mainkan peranan. Dia nak kacau kita, ya, dia nak hasut kita supaya kita tak khusyuk dalam solat, terganggu solat kita, dan macam-macam lagi, ya. Jadi ulama kata, betul ke nak kena rapat macam tu? Ada orang tu nak kena rapat, kita alih sikit, dia rapat lagi, alih sikit, malas terkangkang macam tu, ya. Dalam hadis sebut, dia kata bahu dengan bahu, lutut dengan lutut, kaki dengan kaki. Itu bukan makna hakikat, tetapi makna seolah-olah macam tu, tapi tak adalah kena, tuan-tuan. Ini dia kejar kaki kita, kejar. Kita pun duk rimas macam tu. Tak payahlah macam tu sampai terkangkang. Padahal kita nak solat tu tak adalah terkangkang paling besar pun besar ni. Betul tak? Paling kecil besar macam ni, 4 jari. Ini terkangkang macam tu, macam beruk pula nampak tu. Apa ni? Ya. Sekali tu saya sembahyang dekat Setia Alam. Ada budak Arab, Iraq. Budak lebih kurang dalam mungkin 10 tahun dia sembahyang. Ya. Duk kejar kaki kita. Dia kejar. Saya tarik sikit, dia kejar lagi. Nak kena sentuh juga. Aku pijak kaki dia. Pijak kaki dia, dia tak tahan, dia tarik. Lepas tu tak kejar lagi kaki. Ya. Bulan depan jumpa dia juga, test main sebelah dia. Dia tak kejar kaki lagi. Baru dia tahu siapa dia, baru bertemu buku dengan ruas. Ya. Tapi dalam hadis tu, kaki dengan kaki, lutut dengan lutut boleh bercantum ke Ustaz? Tak boleh, tak mungkin. Tak kena, tuan-tuan. Di mana mungkin? Maksudnya benda tu, hadis tu maksudnya mubalaghah, seolah-olah nampak macam bertembung, macam bersambung, tapi tidak. Tak payahlah nak kejar-kejar kaki tu. Bahu tu seolah-olah macam melekat macam tu. Lagi bagus melekat. Sebab apa? Bahu lagi senang untuk melekat. Ini sampai nak melekat-lekat, sampai kita nak bergerak pun payah juga, tuan-tuan. Ya, solat kena selesa. Jangan disebabkan sempit sangat, tak ada ruang untuk kita bernafas pun, tak boleh juga. Tak capai maqasid kita nak solat. Tapi nak solat selesa sangat sampai ada ruang yang besar macam ni ke sejengkal macam ni pun, itu tak boleh juga. Rapat. Pertama, Nabi kata rusu sufuwakum, iaitu rapatkan saf. Ya, jangan gelilah. Sekadar sentuh-sentuh bahu tu tak apalah, jangan rasa geli sangat pun. Ya, bukan apa pun, sebelah kita tu, ya, dia mesti bersih juga, bukan dia kotor pun. Ya, cuba kadang-kadang kita nak dekat dengan orang sebelah tu, kadang-kadang ya Allah, dia punya bau ketiak dia tu kadang-kadang, ya Allah, ya, tolonglah kita nasihatkan kawan-kawan kita tu. Ya, saya pernah makan dekat kedai mamak ni, saya tegur bos dia, bos, you tegur you punya pekerja tu, so pakai deodorant sikit lah. Oh ya ke, okay. So dia panggil time tu juga. Ya, kenalah kita nak layan orang, nak solat, ya, kena jaga keterampilan kita.
Jangan sampai berbau badan tu. Kalau jubah tu, kalau baju tu dah pakai 2-3 kali tu, tukarlah. Ya. Beli deodoran, bukan mahal pun. Ya. Minyak pun dah turun dah. Tapi barang tak turun lagi kan. Kita tunggu minta barang turun lah tuan-tuan. Ya. Kalau dia ada orang tak mampu nak beli, beli tawas tu ada. Tawas murah je, beli dekat pasar-pasar tu ada. Gosok lah. Bersih. Maksudnya orang duduk sebelah kita tak adalah rasa terganggu. Di dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa yang makan bawang putih, yang makan bawang besar, falyatazil masjidana. Siapa yang makan bawang, yang mulut berbau, jangan datang masjid kami. So sebelum tu kita gosok gigi dulu. Bersihkan, pastikan. Jadi bawang putih, bawang besar. So dikiaskan juga dengan petai, dengan jerih, dengan tempoyak tu, itu lagilah. Nak tengah sembahyang, tu lagi, ya Allah. Sampai kat imam tu, ya, kebetulan dekat belakang imam. Dia punya bau aroma tu sampai kat imam. Imam tengah baca Fatihah pun boleh lupa tuan-tuan. Terganggu tu. Ya, baik kita pergi lawan azan dulu insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا بالدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah disebutkan, jadi jaga keterampilan kita, bukan baju mahal tapi pakaian yang sopan, sesuai dan tidak mengganggu orang sebelah kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut innal malaikata tata'adza kama yata'adza banul insan. Nabi kata malaikat yang sama-sama duduk dengan kita, berjemaah dengan kita tuan-tuan, terganggu seperti mana terganggunya anak Adam. Kalau kita terganggu dengan bau mulut, kita terganggu dengan bau badan yang tidak enak dan sebagainya, Nabi kata malaikat pun terganggu tuan-tuan. Ini menyebabkan malaikat pun tak suka bau yang tidak enak, yang tidak bagus. Maka jaga keterampilan.
Baik, ya. Jadi pertama rapat, saf tu kena rusu sufufakum. Ya, kedua waqaribu bainaha. Yang mana dia kata qaribu bainaha, iaitu antara saf depan dan belakang tak boleh jauh-jauh. Tak boleh jauh-jauh, tak boleh renggangkan tuan-tuan. Ya. Jadi ulama kata antara saf depan dan belakang iaitu daripada start dari imam. Imam, belakang, belakang, belakang. Macam mana nak tahu kadar tak boleh lebih daripada apa? So ulama kata berdasarkan hadis iaitu riwayat daripada para sahabat, saya lupa hadis riwayat mana, dia kata antara kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejauh 3 hasta. 3 hasta macam mana? 3 hasta panjang ni. So kiralah 1 2 3. Ya, rapat iaitu minimum yang mana ideal 3 hasta. Tak boleh lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih 3 hasta maksudnya makruh, kurang sempurna saf kita. Sebab itu macam ni cantik tu, lebih kurang 3 hasta. Ya, ataupun lebih sikit 3 hasta setengah, benda yang apa, contoh dekat Masjidil Haram kita dah tetapkan itu. Ya, kadang-kadang kita sembahyang kat Masjidil Haram tu ada gap kat depan, kita masih lagi nak. Ya betul, kat Madinah biasanya yang sembahyang kat luar tu, dah lah sembahyang kat luar, dalam banyak kosong lagi. Tapi masih sembahyang dekat luar. Ramai yang tak tahu ni tuan-tuan, dia hilang fadilat saf. Ya, nasib baik dekat beranda tu dikira sebagai masjid. Masjid Nabawi kalau ikut dalam istilah fuqaha Syafi'iyah, dia kata rahbatul masjid. Rahbah ni masjid. Rahbatul masjid, masjid. Maksudnya rahbah ataupun beranda masjid tu hukumnya sama seperti masjid. So kalau bila kita pergi Masjid Nabawi tu, yang bahagian yang ada payung, bawah payung tu, itu kira masjid juga. So nak masuk tu boleh niat iktikaf. Duduk kat luar tu boleh solat tahiyatul masjid. Dan orang yang haid, wanita yang haid nifas tak boleh berada dalam kawasan putih tu. Dia hukumnya sama seperti masjid. Sama juga lelaki ataupun perempuan yang dalam keadaan junub, berhadas besar pun tak boleh duduk dalam kawasan putih tu yang ada payung tu. Hukumnya sama seperti masjid. Ya. Ada orang kata, ustaz, kalau solat berjemaah dalam ada kosong tapi kita pilih solat berjemaah kat luar, boleh sah tak? Hukumnya sah. Sebab apa? Dikira sampai sama juga seperti masjid. Kalau luar daripada kawasan pagar tu tak sah. Sebab apa? Dia tak ikut piawaian ataupun standard yang telah ditetapkan dalam mazhab Syafi'i. Dia kena nampak imam, tak boleh berapa 300 hasta dan sebagainya. Dia kena memenuhi syarat itu. Ya, jadi selagi mana dekat dalam beranda itu sah. Namun hakikatnya kita nampak jemaah-jemaah kita terlalu ikat golongan-golongan yang belah-belah Pakistan, belah India ni. Dalam kosong lagi tapi duduk dekat luar. Kecuali perempuan tempat dia terhad, dalam dah penuh, pilih luar, tak ada masalah. Pasal apa? Saf terputus. Antara nak sambungkan saf ke saf situ tu jauh. Tak ikut sunnah Nabi, tidak sempurna. So, dia salat dekat beranda tu tuan-tuan, masih sah lagi salat jemaahnya, tetapi tak dapat fadilat saf. Tak dapat fadilat saf. Rugi besar tuan-tuan. Rugi besar. Padahal dia boleh generate pahala tu lebih banyak lagi. Sebab itulah kalau pergi umrah, kalau tak nak hilang fadilat saf, datang awal sebelum azan. Ini dah azan baru kita pergi, memang masbuk lah tuan-tuan. Saya ala kulli hal pun, walaupun lambat, tetap juga masbuk lah. Kita nak masuk lagi mana boleh celah saf itu, supaya kita dapat masuk dan tak hilang ataupun luput fadilat saf. Dan jangan ikut orang-orang yang semayang kat luar tu, dalam masih kosong lagi, jangan ikut. Ya, kecuali memang dia dah terlambat solat Jumaat, dah masuk rakaat kedua, tak dapat rakaat dengan imam, itu lain lah. Ya, tapi kalau kita masih boleh untuk masuk ke dalam, walaupun masbuk, kena juga kita dapatkan dalam supaya sempurna saf kita. Pasal apa? Luar dengan dalam kosong lagi. Antara gap luar dengan dalam tu jauh, bukan 3 hasta, 300 hasta. Nampak tu? Nampak? So tak link dengan sunnah Nabi SAW. Sahabat kata kami di belakang Nabi SAW antara 3 hasta saja. So macam ni cantik lah. Lebih 3 hasta makruh, maksudnya luput fadilat saf itu sendiri. Itu dua. Pertama rapat, kedua rapat juga, tak boleh jauh-jauh, sesuai untuk kita sujud. Dan kedua dan ketiga Nabi kata wahadhu bil a'naq, dan luruskan saf kamu, tengok tengkuk masing-masing. Tengok tengkuk masing-masing, sama tak tengkuk kita dengan sebelah kita, sama tak? Ya. Tapi bab lurus tak ada masalah. Sebab apa?
Rata-rata surau dah masjid tak perlu nak tengok tengkuk. Ya. Tengok tengkuk kawan tu, berkutil pula. Lain macam pula nampak dia. Tak payah, kita sekarang tak perlu tengok tengkuk, lihat tu saja. Garisan dah ada, senang. Ya. Kadang-kadang bila dah ada garisan pun susah nak jaga juga. Ya, kadang-kadang kita rokok tu nampak dia punya tumit kat belakang tu. Tak boleh ke depan sikit ke, macam tak ada common sense tu. Tapi benda tu perlu diambil titik beratkan supaya apa, kita faham keadaan yang sebenar. Kita tengok pengamalan soft dalam masyarakat kita ni, lurus no problem, lurus okey, sebab apa, ada garisan. Zaman Nabi dulu tak ada garisan, so macam mana, ikut tengkuk, ikut bahu. Ya. Dan dekat, soft dekat dengan belakang tidak menjadi masalah. Pasal apa, memang sudah di set up kan, cantik. Tapi masalah problem ni tuan-tuan, rapat tu masih lagi tak berapa nak kemas. Masih lagi ada jarak macam ni, jarak macam tu. Dia rapat, seolah-olah macam bahu kita nak kena. Kalau kena lagi bagus. Itulah paling sempurna. Jom, solat isyak lepas ni tuan-tuan, kita rapat betul-betul. So jangan malu-malu, jangan geli. Ni tersentuh bahu sikit, geli-geli lah. Macam dia tu suci sangat. Macam dia tu bersih sangat, perasan sangat. Ya. Ya, buang air berbau juga tuan-tuan. Wangi ke? Tak ada, semua bau. Tak kira lah sultan ke agung ke prime minister ke, kita ke, sama je. So kita nak rapat. Bila kita nak rapat, dia tarik badan. Ya. Kita bukan langgar kaki pun, cuma nak rapat supaya bahu tu terkena sikit. Supaya apa, kita nak solat sempurna, tidak dicelah di antara kita syaitan yang boleh mengganggu kita tuan-tuan. Ni cuba tengok, bila tak rapat tu, cubalah semayang nanti Allahu Akbar, ada gap, pasti tengok macam mana. Masak apa hari ni, sure punya. Hari ni nak makan apalah, nak masak apa, lauk apa hari ni. Dia fikir macam tu nanti. Dia tengok malam ni drama, cerita apa, pukul 10 drama. Ya, cerita apa tuan-tuan, drama pukul 10. Ingat tak? Test market dia tuan-tuan. Dia tiba-tiba kata sebut, lelaki kiriman Tuhan. Oh, haji pula tu. Kata, ya. Ya. Jadi saya tak tengok lah tuan, tapi tahulah sikit-sikit tengok kat internet tu, drama terkini ni. Ya, Remy Ishak dengan apa tu? Siapa tu? Mira Filzah. Ingat sikitlah. Ya. Ingat nama dia sebab dia lawa itu aje. Tak lawa tak ingat tuan. Ya. Apa? Tanya sikit. Ada silakan. Kalau sebelah tu dia ada yang jenis suka berbual. Kalau kita jauh sikit pun dia. Itulah dia berbual tu, kadang-kadang bismillah, dia tak boleh nak kontrol kadang-kadang tu. Sangka baik ya. So kita jarak sikit dia. Apa? Yalah, boleh jarak lah. Kalau tidak boleh langgar. Bam langgar. Allah, aku tak khusyuk. Itu boleh jauhkan. Itu boleh jauhkan. Pasal apa? Kalau kita tak jauhkan, bagi saya juga, nanti dia mengganggu lah. Langgar lagi. Ya, lalas kita pun langgar pula. Padan muka kau. Jadi berlawan pula nanti ya. Itu tak apalah. Tapi kalau yang tak bergerak tu, yalah betul. Tapi yang bergerak tu kita sangka baik lah. Mungkin dia memang tak boleh kontrol. Dia memang ada orang yang memang dia tak perasan. Tengah semayang tu dia khusyuk, dia bergerak-gerak. Dia ada macam tu. Ya, kalau boleh tegur sikit, awak ni memang semayang gerak-gerak. Oh, saya tak perasan lah. Oh, tak perasan, patutlah. Ya. Bergerak. Kenapa? Memang macam tu. Itu memang kata ubah sikit lah. Cuba tegak. Nabi semayang tenang, dalam keadaan tidak bergerak-gerak. Cuba elak ya. Tapi kalau mengganggu kita, boleh kita elakkan. Pasal apa? Duk nak layan, nak rapat-rapat dengan bahu dia tuan-tuan, lalas kita tak khusyuk, tak mencapai matlamat solat. Jadi ini 3 tuan-tuan kena jaga. Soft rapat, itu yang problem besar kat Malaysia. Bukan besar sangat lah, maksudnya kita kena improve sikit. Ya, lurus insya-Allah kita ada garisan. Rapat antara dua tu pun kena jaga juga, tak ada masalah. Sudah, antara kita tak ada masalah, tapi sebahagian masjid saf pertama dengan kedudukan imam jauh ke depan, 5 hasta ada. Sebab tu kalau saya jadi imam mana-mana, saya tarik sejadah tu belakang sikit, tak nampak jauh sangat. Imam ke depan sangat, itu pun makruh juga. Boleh mengganggu fadilat saf itu sendiri. Ya, dia macam terputus. Sebab itu dah memang sahabat dan Nabi dah set dah. Sahabat kata antara kami dengan Nabi 3 hasta. Bukan ciptaan ini tak ada dalil. Ada dalil. Bukan hanya disebutkan. Saya jumpa dalam kitab fiqah kata, ulama Syafi'i kata antara saf dengan saf tidak lebih 3 hasta.
Tak jumpa dalil. Bila kita masuk universiti belajar dengan pensyarah, oh ada dalil rupanya. Memang sahabat kata antara Nabi dengan kami 3 hasta. So kena ikutlah. Ya, begitu juga dengan imam. Macam ni okey lah. Imam dengan makmum 3 hasta. Fine. No problem. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antaranya sebagai maklumat tambahan, Nabi SAW sebut khairus sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki yang paling depan sekali. Maksudnya walaupun kita salat berjemaah, dapat pahala jemaah, dapat pahala saf, tapi ada pahala tambahan lagi tuan-tuan. Siapa duduk paling depan lagi besar pahala daripada orang yang belakang. Sebab itu Nabi kata khairus sufufir rijal awwaluha, yang paling depan sekali. Ya. Dia kata wa syarruha akhiruha, yang paling teruk sekali, yang paling buruk saf lelaki yang paling belakang sekali. Yang paling belakang itulah paling malang sekali tuan-tuan. Macam mana ustaz saya datang lambat? Siapa suruh datang lambat? Ya, tak apalah, maksudnya saf depan terhad. Jangan bergaduh pula. Apa ni? Engkau aja pap lempang muka dia, tak boleh lah macam tu. Ya. Ya. Dengan kuliah macam mana? Lepas tu dah qamat tu cepat-cepat ke depan. Dia solat. Kita cerita solat iaitu Nabi kata macam nak perli. Ya. Tak apa, duduk belakang saya tak ada masalah ya. Maksudnya zaman sekarang kuliah duduk belakang tak ada masalah. Sebab apa? Kita sudah ada mikrofon. Betul tak ya? Tak apa, fleksibel. Saya tak ada masalah dalam majlis ceramah saya fleksibel. Sebagian ustaz, sebagian guru dia kata kena duduk depan, tak boleh bersandar. Saya fleksibel. Dengan kuliah nak lunjur kaki pun tak apa, ikut keselesaan jemaah. Tapi pantang dalam ceramah saya berbual. Haji ke tak haji saya tegur tuan-tuan. Ya, tengah ceramah jangan berborak. Tengah ceramah nak lunjur kaki kena duduk belakang tak ada masalah. Teknologi dah bagus, saya cakap sini belakang boleh dengar tuan-tuan. Bukan belakang, luar pun boleh dengar, tak ada masalah. Tapi berborak pantang. Pantang tok nenek 40 keturunan. Mau. Jangan main-main. Itu bercakap biadab. Tidur tak apa. Tidur saya faham, nak kuliah maghrib, saya datang kuliah maghrib, balik penat bekerja. Dengar tidur itu tak apa. Sebab apa? Dia tidur dia tak mengganggu. Tapi bercakap tu mengganggu. Tengok mata kita bercakap, suara dengar tu biadab. Ya. Tapi tak apalah, ini cerita pasal. Dan Nabi kata paling buruk saf lelaki kat belakang. Maksudnya sengaja tak nak ke depan. Ya, orang suruh ke depan tak nak. Patut kita nak ke depan tu kena berebut. Ya. Dan Nabi kata wa khairu sufufin nisa, yang paling belakang sekali. Perempuan saf kat belakang. Antara maksudnya jauh dengan saf lelaki itu tak ada masalah. Macam kita kan, perempuan kat belakang sana, itu tak ada masalah. As long dia boleh dengar, dia boleh tahu isyarat, rukuk, sujud, tak ada masalah. Ya, maksudnya saf rapat, depan dengan belakang, antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tapi antara perempuan dengan lelaki tidak menjadi masalah. Ya, gap jauh antara lelaki dan perempuan, jauh macam mana sekalipun, asalkan masih dalam kawasan masjid. Dan syarat kedua, jauh macam mana sekalipun, wanita itu boleh dengar, boleh tahu isyarat imam tu berpindah daripada rukun ke rukun. Tapi kalau duduk belakang sangat sampai tak dengar suara, tak boleh nak bezakan rukuk, sujud, iktidal sebagainya, itu tak boleh. Tapi sekarang teknologi sudah berkembang, wanita duduk kat saf belakang tidak menjadi masalah, tidak jadi isu. Ya, yang penting antara wanita saf dia tu kena jaga juga. Ya, dan kedua, tak ada masalah, teknologi dah bagi isyarat dengar suara bila imam rukuk, iktidal, sujud, duduk sujud dan seterusnya. So tak ada masalah. Ya, Nabi kata sebaik-baik saf wanita yang paling belakang sekali. Dan seburuk-buruk saf wanita yang duduk depan. Depan maksudnya depan dekat dengan lelaki. Itu tak boleh. Dia kena bezakan kedudukan lelaki dengan perempuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, banyak fadilat solat berjemaah ni yang kita tak nampak, banyak benda yang terselit. Ada bonus begitu banyak sekali. Dan belum cerita lagi solat berjemaah yang ramai jemaah. Lagi ramai jemaah, lagi besar pahala. Sebab tu kata ustaz, tempat saya ni ada beberapa surau, ada masjid, nak pilih mana satu? Saya kata nak pilih yang paling ramai jemaah dia. Cuba test mana-mana jemaah, tengok ya, surau mana yang paling jemaah ramai, situ kamu pergi solat. Sebab apa? Lagi ramai berjemaah, lagi besar pahala. Nabi kata salatul rajuli wahdahu salatul rajuli ma'ar rajuli afdalu min salatihi wahdah. Nabi kata salat seorang lelaki dengan seorang makmum lebih baik daripada salatnya bersendirian. Dan Nabi kata salatul rajuli ma'ar rajulaini afdalu min salatihi ma'ar rajuli. Nabi kata salat seorang lelaki bersama dengan dua orang makmum
lebih baik daripada solat seorang lelaki dengan seorang makmum. Dan Nabi kata, jika bertambah lebih banyak, fahuwa khair, itu lebih afdal dan lebih baik. Hadis ini menunjukkan lagi ramai jemaah, lagi besar pahala. Tak kiralah masjid ataupun surau. Kadang-kadang masjid tapi jemaah tak ramai, tapi nama surau tapi jemaah ramai. So cari jemaah yang paling ramai, ada fadilat tambahan yang lebih besar. Jadi besar tuan-tuan pada jemaah ni tuan-tuan ya. Ajak kempen ramai-ramai supaya penuhkan lagi. Ya, memaksa nazir masjid, surau An-Naim besarkan lagi, siapkan sebelah ni. Cuba cepat-cepat siapkan sebelah ni. Apa? Sebab jemaah ramai tak tertampung dah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ya. Ya silakan tuan Haji. Aha. Masalahnya bila tanya akhir Ustaz, dia pun tinggi. Masalah tu. Kalau ringan tak apa juga. Berat 150 kilogram. Yang rakan sebelah tu 60 kilogram. Balik terkecut-kecut ke jalan tu. Pasal apa orang sebelah duduk tahiyat akhir terkena kan? Ya, tengok keadaan ya. Kalau line clear boleh kita buat. Kalau rasa tak line clear, duduk tahiyat awal. Tapi Ustaz, sunnah duduk tawarruk tu memang sunnah. Tapi Nabi kata jangan kamu menyakiti sahabat-sahabat kamu dengan bahu kamu. Ada yang solat dia macam ni. Nabi nampak kat belakang. Nabi nampak. Nampak macam mana? Wahyu ataupun Nabi nampak secara zahir ataupun secara mukjizat. Ya, habis solat Nabi kata jangan kamu sakiti kawan sebelah kamu dengan bahu kamu. Ya, rapat tapi jangan buat kamu macam tu. Nabi tegur. Maksudnya dalam solat kita dilarang menyakiti orang sebelah. So mana lebih utama? Nak kejar sunnah, dapat sunnah duduk tahiyat akhir tapi orang sebelah tak selesa. Ya, dalam kaedah kata darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, menghilangkan kepayahan, keburukan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Baik, dalam situasi ini ada dua situasi. Pertama, membawa kebaikan, iaitu duduk sunnah seperti mana Nabi buat tahiyat akhir. Kedua, menghilangkan kesakitan. So ulama kata apabila bertembung kebaikan dengan keburukan, mana yang perlu diutamakan? Ulama kata bertembung kebaikan dengan keburukan, ulama kata yang lebih utama menghilangkan keburukan, bukan mendatangkan kebaikan. Maksudnya pertembungan baik apa? Mendatangkan sunnah. Keburukan apa? Menghilangkan kesakitan. Sunnah dengan kesakitan. Nak buat sunnah ke nak elakkan kesakitan? So dalam kaedah usul fiqh kata elakkan kesakitan, elakkan gangguan lebih utama daripada membawa kebaikan itu sendiri. So kita bertembung nak duduk sunnah ke ataupun nak elakkan kesakitan. So ulama kata elakkan kesakitan, tak payah duduk tahiyat akhir. Itu lebih utama, bersesuaian dengan kaedah yang disebutkan oleh ulama-ulama usul fiqh itu sendiri. Ya, wallahu a'lam. Tengoklah kalau ada ruang besar boleh buat. Kalau rasa tak clear, jangan buat. Tengok keadaan masing-masing, tahu keadaan sebelah dia macam mana. Jangan terlalu pentingkan diri sendiri. Wallahu a'lam. Ya, ada soalan lain? Ya, silakan. Kalau kita sembahyang Jumaat, jarak yang paling bagus imam dengan makmum berapa? Jarak sedikit saja. Ya. Imam Nawawi dalam kata Al-Majmu' kata ayyata'akhkhara al-ma'mumu ayyata'akhkhara al-ma'munu qalilan. Sedikit saja. Tak payah jauh sangat macam tu. Ya, sedikit saja maksudnya membelakangkan tumit. Membelakangi tumit imam itu sudah memadai. Ya, ataupun nak lebih jauh setapak boleh. Lebih daripada itu tidak. Ya. Itu saf kedudukan satu imam. Bagaimana makmum kalau suami yang mana makmumnya isteri, adakah duduk sebelah juga ataupun duduk sebelah kiri? Ya, dia macam-macam mazhab. Ya, biasa kita tengok dekat orang buat, kalau isteri jadi makmum, suami jadi imam, ataupun bapa jadi imam, anak jadi makmum. Kalau lelaki duduk sebelah kanan, tiba-tiba pula suami jadi imam, isteri jadi makmum, letak belah kiri pula. Dia tanya, ustaz itu mazhab apa? Itu mazhab drama. Mazhab drama macam tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki tak ada sebut pun perempuan sebelah kiri, tak ada. Ya. Bila jawapan, insya-Allah kita akan masuk pada pengajian akan datang pada hari dan waktu yang sama. Nantikan kehadiran saya, insya-Allah kita akan ceritakan lebih panjang nanti, insya-Allah. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja dapat kita sampaikan, insya-Allah. Moga-moga kebaikan sampai kepada kita dan rahmat juga. Mohon maaf kalau ada salah silap
Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kealpaan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza min al-ghafarta wal hamman ila farajta wa la daynan ila qadaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati ila qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.